forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap 4 MPPN yang memberi sokongan kepada pihak Anwar Ibrahim, dan ramai yang menuduh mereka ini ada menerima rasuah, ada unsur rasuah. Sebab tu saya baca sedikit ada kat Michigan ni, MP sokong PM Muhyiddin dakwa ada unsur rasuah akan lapor polis dan SPRM. Bersatu akan membuat laporan polis dan SPRM atas dakwaan ada unsur rasuah dan ugutan berhubung perolehan sokongan beberapa ahli parlimen dari parti itu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Presidennya Muhyiddin Yassin berkata Bersatu telah mengumpulkan bukti bagi menyokong dakwaan itu. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan tiap komen macam biasa. Dan hari ini nampak gayanya saya dipahamkan bahawa ahli parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Jeli Saudara-saudari kecil yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dianggap mewakili Perikatan Nasional setelah mereka dikenakan tindakan oleh Lembaga Disiplin Bersatu. Jadi artinya apakah dia dipecat? Ini persoalannya. Nah, saudara, menurut pengurusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Makno, Azizi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Nenggri di Gua Musang berkemungkinan akan berada di blok bebas pada persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan akhir bulan ini. Jadi buat masa ini nasib kedua-dua ahli parlimen itu diserahkan kepada Lembaga Disiplin Bersatu sama ada nak ambil tindakan, memecat dan sebagainya. Kalau pecat, tak ada masalah. Maka dengan sendirinya mereka akan berada di blok bebas. Saudara, media sebelum ini melaporkan Lembaga Disiplin Bersatu akan menentukan tindakan ke atas Muhammad Aziz dan Zahari yang secara terbuka mengumumkan sokongan kepada kepimpinan. Ini keadaan saudara. Jadi dalam keadaan itu tiba-tiba banyak orang menuduh kononnya ada ada tekanan, ada sogokan. Hari ini ahli parlimen Labuan saudara, Datuk Syuhaili, dan dia kata dia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang memfitnahnya bahawa mereka menerima sogokan daripada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya dia tidak mengkhianati atau meninggalkan Parti Peribumi Bersatu. Saya tidak tinggalkan parti. Jadi saya tidak khianat. Saya juga ingin nyatakan di sini bahawa ada fitnah dilontarkan kepada saya. Bahawa kononnya kami berempat ni, saudara, yang kami ini menerima sogokan 4 hingga 6 juta ringgit. Jadi dia menafikan. Sekarang ni terbukti bahawa apa yang mereka tuduh pada ahli parlimen yang mengalihkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, mereka tidak menerima wang sogokan. Jadi sebab itu dia kata dia akan mengambil tindakan undang-undang pada mereka yang menuduhnya. Jadi dan mereka akan berbincanglah, empat orang tu saudara, mereka akan berbincang apakah tindakan yang akan dilakukan. Bagaimanapun sekarang saudara, kita harus mengucapkan tahniah lah. Saya bukan kita suka sangat, tidak saudara, tapi saya mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli parlimen yang telah pun buat keputusan menyokong kerajaan hari ini. Paling tidak pun mereka memilih jalan untuk berunding dengan kerajaan supaya rakyat di kawasan yang mereka wakili itu mendapat peruntukan berbanding dengan ahli parlimen contohnya jadi PAS. Bagi mereka politik itu lebih penting daripada rakyat. Sebab itu mereka buat dek saja saudara, langsung tak ambil pot lah. Rakyat nak mati ke, rakyat nak susah ke, itu soal lain. Yang penting pride-nya sebagai ahli parlimen tidak akan menyokong kerajaan. Ini keadaannya sekarang yang berlaku sekarang. Sebab itu saya merasakan tindakan mereka orang yang sombong, orang yang tidak meletakkan kepentingan rakyat, sanggup dan sampai hati mereka untuk tidak berunding dengan kerajaan perpaduan untuk mendapatkan sebab apa yang diperlukan oleh setiap ahli parlimen adalah bantuan daripada pejabat Perdana Menteri. Dulu waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Ismail Sabri ada perundingan, jadi peruntukan di bawah jabatan Perdana Menteri itu ada peruntukan yang boleh diberikan. Ini adalah tentang pembangunan yang di mana tidak termaksud dalam bajet. Contohnya seorang wakil rakyat, dia pergi kawasan tu, dia tengok rakyat tu susah, nak beri bantuan macam mana? Sebab dia tidak mendapat peruntukan, sebab dia pembangkang. Biasalah benda begitu saudara. Dan nampak ke kalau mereka berunding, mereka menyertai sokongan, apa ada masalahnya? Tapi bila dituduh macam-macam, jadi saya rasalah nampaknya ahli parlimen daripada parti pembangkang ni mereka meletakkan kepentingan diri, kepentingan politik daripada kepentingan rakyat saya. Dan sekarang ini banyak orang bertanya, sebagaimana saya katakan, kenapa ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional itu
beralih sokongan. Saya katakan mereka kebanyakan yang menyesal. Bukan menyesal menyertai Perikatan Nasional, tidak. Mereka menyesal dengan sikap presiden mereka, pengurusi mereka yang bongkak dan sombong. Tidak mahu untuk meneruskan rundingan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia konflik yang menyebabkan runtuhnya keyakinan ahli parlimen daripada Perikatan Nasional terhadap kepimpinan yang ada. Selain kepincangan dalam gabungan itu, ia juga boleh diterjemahkan sebagai punca. Puncanya kena hilang keyakinan. Saya tengok kenyataan daripada Dr. Ahmad Zaharuddin. Dia kata antara faktor 4 ahli parlimen PM menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selain dipengaruhi hala 7 Perikatan Nasional yang tidak jelas adalah sumber kewangan atau peruntukan serta kejayaan yang diraih oleh kerajaan perpaduan. Itu gambarannya. Dan sekarang ni, kalaulah, sebab saya kata, saya dah 3-4 malam dulu pun saya bercakap, kalaulah awal-awal penubuhan kerajaan ini, selepas tak ada satu parti pun yang boleh menubuhkan kerajaan, kalau Datuk Seri Muhyiddin bersetuju bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim menubuhkan kerajaan, saya rasa tak timbul masalah lompat-melompat atau sokong tak menyokong ni. Tak timbul, saudara. Dan UMNO akan terus menjadi pembangkang. Itu keadaannya. Tapi setelah dia dengan sombongnya tidak mahu untuk menyantuni, tak mahu menubuhkan kerajaan sebagaimana yang disarankan oleh Kebawah Duli Yang Mahutan Agung, inilah akibatnya. Dan akhirnya ahli-ahli parlimen mereka merasa kesal. Sekarang ni soal ni nak dijaga pride, nak dijaga harga diri pemimpin itu ataupun rakyat. Sebagai wakil rakyat, mereka harus mementingkan rakyat sebab rakyat meletakkan mereka di situ. Dan sekarang ni juga mereka melihat bahawa saya merasakan bahawa ramai kalangan ahli daripada Parti Bersatu sudah pun mula merasakan bahawa ada gerakan untuk mereka meninggalkan parti tersebut. Tapi tak tahu nak ke mana. Nak balik pada UMNO, apakah awak UMNO, pimpinan UMNO boleh menerima keadaan mereka? Sebagaimana saya laporkan, ada yang mengatakan di Melaka, ramai-ramai nak keluar parti, nak menyertai UMNO. Tapi apakah pimpinan UMNO boleh menerima mereka? Jadi ke arah mana mereka nak pergi? Ini dalam keadaan sekarang saya. Apabila melihat bahawa kepimpinan Perdana Menteri yang ada sekarang ini begitu laju. Dan saya rasa pukulan paling hebat adalah tentang apabila pembentangan bajet. Sebaik-baik saja bajet dibentangkan, rakyat terpesona, terkesima dengan usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim secara jelas dan lantang. Kakitan kerajaan dapat peruntukan. Macam bonus saja 2,000. Orang yang dah pencen, yang tak berpencen dapat 1,000. Sedangkan selama hari ini bagai nak mereka menjerit. Jadi artinya rakyat disantuni. Malahan yang lebih lagi, yang terbaru kenyataan Perdana Menteri bahawa setiap rakyat yang di bawah paras kemiskinan, mereka akan mendapat bantuan daripada kerajaan secara langsung, secara tunai setiap bulan RM300. Ini membuatkan mereka bagaikan terpempan bahawa ternyata Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu jelas mahu menangani derita rakyat. Itu keadaannya, saudara. Dan saya melihat dalam keadaan-keadaan begini, sebab itulah warga PBM sudah berkira-kira. Wajarkah mereka meninggalkan parti tersebut yang ternyata tidak mengindahkan kepentingan rakyat? Yang dipentingkan lain tak ada adalah semata-mata tentang pride ataupun tentang kebanggaan diri. Tak mahu untuk bersama. Sedang rakyat menanti dalam keadaan yang begitu susah sekarang ni. Ekonomi dunia yang begitu, sepatutnya kalau disatukan, diwujudkan kestabilan. Rakyat sudah mula sedar, saudara. Rakyat sudah mula sedar pentingnya kestabilan politik ini dan mereka perlu menyokong pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang saya lihat. Saya yakin bahawa kalau gitu keadaannya sebulan 2 nanti menjelang tahun 2024 bahawa Parti Pribumi Bersatu akan mengalami nasib sebagaimana parti muda. Tambah-tambah lagi apabila perbicaraan akan bermula, seorang demi seorang pimpinannya akan dihadapkan ke mahkamah. Bertambah lagi lah mereka hilang keyakinan terhadap kepimpinan Perikatan Nasional. Itu yang saya lihat, saudara. Baik, saudara. Okey, tuan-tuan, saya baca detail lagi dekat sini, kat Syekini ni, apa Muhyiddin cakap ni. Presidennya Muhyiddin Yassin berkata Bersatu telah mengumpulkan bukti bagi menyokong dakwan itu. Ia sudah kumpulkan semua maklumat. Contohnya dalam kes ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Aidil atau Abu Naim. Dia beritahu dalam mesyuarat Bersatu Kelantan yang lepas dia mendapat tawaran di waktu itu dan dia menolaknya semuanya. Tapi 3 hari selepas itu, dia umumkan keputusan sokong sana kerajaan. Dan kita syak ada perkara yang berlaku yang mungkin melanggar undang-undang dan data ini kami ada kumpulkan katanya kepada pemerintah
selepas memperusi mesyuarat khas Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu malam tadi. Itulah, Muhyiddin pun mungkin dia lupa kot dulu. Masa ramai ahli-ahli UMNO yang melompat pergi kat Bersatu. Masa zaman Syariatan Muh dulu tu. Sebelum tu. So sekarang ni dia pula kena balik. Dia dulu dia khianat dengan Perkataan Harapan dulu. Sekarang ni dia kena khianat dengan MP dia sendiri. Okey, mari terus menyokong kajian hangpa dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.